Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita alright pada hari ini, hari Rabu. Okay, so bagaimana dengan hari anda? Adakah hari ini anda berada dalam kondisi yang sihat? Tip-top. Dan saya doakan anda semua, seisi keluarga berada dalam kondisi yang sihat hendaknya. Alright, so nama saya Eddie Idris. Saya merupakan host, host dalam rancangan special ni. Rancangan yang sangat-sangat istimewa yang mana guest kita pada petang ini, ini yang best, dan saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu, dengan apa topik yang kita akan perbincangkan kepada anda pada petang ini, alright. Jadi saya nak tengok dahulu daripada yang komen-komen tu, alright, adakah anda semua okey? Kalau okey semua, buat macam ni, thumbs up, boleh tak? Komen thumbs up kalau okey. Maksud okey tu, video okey, voice okey. Saya nak semua orang buat thumbs up. Boleh Kalau video tak okey, voice tak okey, buat macam ni. Alright, okey, semua okey Okey, so kita nak say hi dulu. Kita nak say hi dulu pada siapa yang sedang menonton kita ni. Ramai hari ni, kita dah ada 117 orang. Right, so 117 orang hari ni yang sedang menonton kita hari ni. Semua dah tak sabar-sabar dekat depan laptop. Ada yang saya dengar cerita pukul 4 petang dah standby dekat laptop, dekat depan handphone dah ni. Tak sabar nak tengok ataupun nak dengar topik yang akan disampaikan pada petang ni. Alright, jadi topik hari ni adalah berkaitan dengan apa tau? Kesempatan di dalam kesempitan. Itu dia. Kesempatan dalam kesempitan. Alright. Jadi hari ini kita faham dalam situasi keadaan hari ini, tuan-tuan dan puan, jika anda berada di dalam zon selesa, saya minta anda hari ini kenalah mengambil tindakan yang segera untuk keluar daripada zon selesa anda. Sebab hari ini saya percaya, alright, ramai yang rasanya dulu duduk dalam zon selesa, tak apalah, cukuplah ini itu, kerja macam ni just nice, lah, everything semua. Tapi hari ni keadaan tu sudah tak tak praktikal lagi, alright. Jadi ini yang kita akan perbincangkan lebih dalam lagi sebenarnya pada petang ini, alright. Jadi sebelum kita nak panggil tetamu kita, alright, ataupun guest kita pada petang ini, boleh tak hari ni, sekarang ni kita saksikan dahulu video ini, silakan. The award is not a recognition, but is rather a sacrifice of my 5 years to build Maxima. Dia bukan tentang award tu, tapi kepayahan dan kekuatan yang harus bertahan sebagai CEO, berjuang untuk menjadikan sebuah company yang orang tak kenal pada satu company yang bertaraf antarabangsa. You don't build the strength during you fall down, but actually the strength that you build after you fall down, that is most important. Terima kasih kerana selama ini menyokong saya, dan hari ini di atas ketabahan hari ini saya dianugerahkan sebagai CEO Brand Leadership Excellence Award 2018. The award is not for me, it's for the entire family of Maxima. Terima kasih, dan Maxima baru bermula 2019. Wow, semua orang dah tak sabar. Dan tanpa membuang masa lagi, kita dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Reza Ibrahim. Silakan Datuk. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya tengok ramai hari ni orang yang menonton sesi ni. 165 orang, bos. 165, Alhamdulillah. Kita harapkan lebih daripada itu, kerana topik yang kita nak bawakan ni adalah satu topik yang agak kontroversi sebetulnya. Kerana hari ni ramai yang nak tahu, bukan sahaja tentang PKP ni, Eddie, tapi yang ramai yang lebih nak tahu hari ni adalah apa yang akan berlaku kepada kita selepas PKP.
Alright Tok, so semua orang dah tak sabar, okay? So this is yours. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang sekali lagi. Sesi ni saya akan campurkan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, mungkin kerana ada juga penonton-penonton kita hari ini adalah daripada luar daripada Malaysia. Jadi kita akan campur-campur dan saya akan gunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris secara sepanjang kita punya event. Alhamdulillah, hari ini setelah lama kita bercuti, hari ini saya dapat peluang untuk berkongsi dengan anda beberapa tips ataupun beberapa perkara yang boleh kita bincangkan hari ini. Tapi saya nak mulakan perkara ni dulu. Satu perkara saya nak mulakan dengan I believe there's nothing like a global pandemic to shine a spotlight on both the productive and as well as the limiting behaviour, thoughts and feeling that we had. Tak ada perkara yang lebih memeranjatkan kita pada masa pandemik ini melainkan kepada dua perkara, iaitu perkara yang satu melibatkan kepada hal yang produktif, productivity, satu lagi adalah tentang keterbatasan corak pemikiran, keterbatasan dalam perasaan kita. Dan hari ini apa yang kita nak ceritakan adalah tentang awareness. Kita nak ceritakan tentang apa yang perlu kita ambil tahu. Dan hari ini sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sedang ataupun bakal melangkah kepada satu yang dipanggil sebagai new normal. New normal ni adalah perkara-perkara yang baru yang sebetulnya yang bakal kita gantikan dengan perkara normal kita yang sebelum-sebelum ni. Banyak yang akan berubah. Dia memberikan satu perubahan kepada landscape kita dan bakal merubah landscape dunia secara keseluruhannya tentang banyak perkara. Bagaimana kita menjalani kehidupan selepas ini, bagaimana kita berurusan, melakukan perniagaan dan macam-macam perkara-perkara lain yang akan berubah di dalam selepas habisnya waktu PKP ini ataupun after the MCO. Dan kita semua hidup di dalam satu fasa di mana fasa uncertainty. Di dalam satu fasa yang kita tidak pasti, di mana ramai di antara kita mengharapkan kepada normal itu kembali. Kehidupan yang normal itu boleh kembali. Ramai yang menganggapkan kita selepas PKP ini, kita akan balik kepada kehidupan kita yang normal. Ramai. A lot of people expect that for us to be back into our normal life. Normal life itu tidak akan berlaku. Dia akan merubah segala-galanya. Banyak perkara yang perlu untuk beradaptasi, untuk melalui perubahan-perubahan ini. Dan baru-baru ni saya ada baca satu financial report daripada McKinsey, di mana di dalam McKinsey report dia mengatakan 60% daripada populasi dunia adalah Asia, terutamanya Southeast Asia. Dan apa yang akan berlaku sebetulnya adalah 11 juta orang mengikut statistik yang dikeluarkan oleh McKinsey Global Report di dalam satu financial report. Dia mengatakan 11 juta individu ataupun masyarakat ataupun orang akan forced into poverty, akan menjadi miskin. 11 juta orang di Asia akan menjadi miskin. Dan coronavirus pandemic ni akan reshape the global economy. GDP akan berubah. Kita akan lihat kadar inflasi akan berubah.
Harga minyak belum pernah jatuh di bawah paras negatif, hari ini jatuh di bawah paras negatif. Banyak perniagaan-perniagaan yang akan terjejas sebetulnya. Kerana pandemik ini bukan sahaja merubah kesihatan manusia seluruh dunia, tetapi malah dia akan merubahkan landscape perniagaan kehidupan itu sendiri. Consumer behavior akan berubah. Behavior orang yang sebelum ini tidak pernah berbelanja menggunakan internet, online shopping, menggunakan e-commerce platform, digital platform, hari ini telah ramai orang terpaksa menggunakan digital platform kerana kita berada dalam tempoh PKP. Jadi ia merubah konsep, behavior, tindakan kita, cara kita berfikir dan sebagainya, dan dia akan berubah. Dan di dalam Google Data Report menunjukkan satu fenomena sedang berlaku di dunia, iaitu daripada sisi behavior changes. Tingkah laku manusia sedang berubah hari ini. Di dalam new normal, di mana kita panggil dia sebagai new normal, era new normal ataupun new normal era, di mana behavior change, orang lebih ramai menumpukan kepada value berbanding dengan harga di dalam setiap pembelian, kerana dia menjadi satu perkara yang sangat ditekankan hari ini. Kerana itu hari ini kita semua hari ini berada di dalam satu sesi yang kita merasakan semua orang mengharapkan. Kadang-kadang saya sendiri, I myself wondered, where my thoughts and action have been different from others. Saya memikirkan apa bezanya cara saya berfikir dan juga tindakan yang saya buat yang berbeza dengan orang lain. Kita semua mengharapkan boleh tak kita nak balik kepada keadaan yang normal. We want to be back to our normal life. Kerana kita merasakan itulah yang kita sangat selesa. Walaupun ada kalanya kita tidak sangat selesa dengan keadaan kehidupan kita yang hari ini yang ada. Terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Walaupun kehidupan tu agak menekan, tetapi kita suka. Kenapa kita suka? Kerana kita merasakan selesa. Dan inilah topik yang akan kita bincangkan hari ini, iaitu topik yang berkenaan dengan comfort zone, stepping out of your comfort zone. Dia satu perkara yang kita perlu ambil tahu hari ini. Comfort zone, ramai orang suka sangat dengan comfort zone. Kita rasa selesa walaupun keadaan menekan, walaupun kita komplain kepada orang, kehidupan ni kita susah, makan tak cukup, gaji tak cukup. Kadang-kadang kita tahu pada hakikatnya, tapi kita sanggup menerima dia. Kenapa? Kerana satu sebab, iaitu certainty, kepastian. Kita tahu, kita pasti cukup bulan gaji kita pasti, kita tahu cukup bulan kita punya kehidupan adalah kehidupan yang sama. Comfort zone ini sebetulnya membuatkan ramai sangat orang yang walaupun mempunyai satu impian yang sangat-sangat besar, tapi tak sanggup untuk keluar, stepping out from this comfort zone. Kita duduk dalam this comfort zone. Minda kita tak sanggup untuk kita keluar daripada keadaan comfort zone ni. Ketidakselesaan ini pada kita biasa. Kita suka, ramai hari ni yang berasa selesa. Kita tahu hari ni apa saja dunia perniagaan yang kita buat hari ni, sama ada apa saja jenis perniagaan yang anda buat, yang sebelum ini adalah satu perkara yang sangat normal kepada anda bagaimana menjalankan perniagaan itu, tetapi perkara itu akan berubah. Dia akan berubah. Kita sebetulnya tidak sedar kepada kita yang berada di dalam zon selesa ini sebetulnya
Kita tidak sedar yang keselesaan itu sebetulnya tidak akan membantu kita untuk berkembang ke tahap yang lebih baik. Ini perkara yang kita tidak sedar. Ramai kita duduk dalam satu fasa di mana kita tak nak, kita takut sangat dengan perubahan. Kita takut sangat dengan sesuatu yang baru. Kita sangat rasa kurang yakin untuk keluar daripada zon selesa yang kita ada ni. Kita rasa sangat-sangat takut. We are so scared of leaving our own comfort zone. Even though sometimes this comfort zone is not comfortable at all. Walaupun kadang-kadang dia tidak selesa sangat. Kita mengharapkan selepas PKP, kita boleh patah balik. Kehidupan kita akan biasa. Tak apa, don't worry. Ini PKP hanya sementara. Sampai 28 hari bulan. Selepas 28 hari bulan, kehidupan kita akan biasa. Perniagaan kita akan bermula balik dengan cara yang biasa. Kalau anda melakukan perniagaan secara konvensional, anda mengharapkan perniagaan anda akan berjalan secara konvensional balik. Tak ada masalah. Kalau anda hari ini peniaga runcit, yang ada kedai runcit, anda akan rasakan retailing. Anda akan rasa, I can just open up my shop. Just like normal. People will flock into my shop like normal. Kita merasakan kehidupan kita akan menjadi biasa balik, normal. Tapi ini yang kita nak tekankan. Anda sekarang berada di dalam satu fasa ataupun anda bakal melalui satu fasa, satu era yang baru yang dipanggil sebagai new normal. Soalan saya kepada anda semua, adakah anda bersedia untuk melalui satu fasa yang baru di dalam kehidupan anda? Kalau anda masih lagi dengan minda, dengan mindset, semuanya akan kembali seperti biasa. We will go back to our normal life. Anda akan melalui satu kejutan yang sangat besar dalam tempoh beberapa tahun daripada sekarang. Daripada kajian yang pernah dilakukan untuk setiap pandemik yang pernah berlaku di dunia, tempoh masa yang diambil untuk kembali kepada satu ekonomi yang biasa, kebiasaannya mengambil masa lebih kurang 2 tahun. Dan kalau kita lihat kepada pandemik yang sebelum ini, dia tidak melibatkan kepada seluruh negara. Tapi hari ini pandemik coronavirus COVID-19 melibatkan kepada beratus-ratus negara. Dan dia akan merubahkan landscape ekonomi dunia. It will reshape the global economy. Kesediaan anda untuk menghadapi fasa ini, era ini, the new normal adalah sangat penting. Walaupun sebetulnya kita tak suka. Kalau dulu orang ceritakan kita tentang e-commerce, kalau dulu orang ceritakan kita tentang online shopping, kalau dulu orang ceritakan kepada kita tentang digital platform, kita merasakan tak perlulah, aku dah tua dah, I don't need this digital transformation, I know I can just live my life. Kita tidak memerlukan digital platform, kita tak perlukan sangatlah nak tahu sangat online shopping, tak perlu nak tahu sangat tentang e-commerce platform. Tak penting kita merasakan. Tetapi dia akan menjadi sangat penting selepas PKP. Dia akan menjadi satu perkara yang sangat besar yang akan melanda dunia. Di mana hari ini kita lihat sebetulnya rata-rata kenapa ramai orang takut untuk keluar daripada fasa zon selesa kepada satu zon yang lain, iaitu zon yang dipanggil sebagai fear zone ataupun zon ketakutan. Selain daripada tidak ada kepercayaan diri, lack of self-confidence, tidak takut dengan pendapat orang lain. My mentor, I read something from my mentor. My mentor said, forget about other people's opinion. Other people's opinion is none of your business. Thank you to my mentor, Liza, if she's watching.
Selain daripada faktor-faktor lain seperti kita tak percaya dengan diri kita, kita takut dengan pendapat orang lain, apa orang akan kata kepada kita, kita tak cukup pengetahuan tentang apa yang bakal kita ceburi ataupun di dalam perniagaan yang bakal kita ceburi dan sebagainya. Selain daripada sikap ataupun attitude kita yang sombong dan sebagainya untuk belajar, ketakutan sebenar yang paling besar sebetulnya adalah uncertainty. Ketakutan utama kita sebetulnya untuk keluar daripada zon selesa adalah uncertainty. What if? Bagaimana kalau saya buat, saya fail? Macam mana kalau saya buat tak jadi? Kalau macam mana saya buat satu bisnes tapi bisnes tu tidak berjaya dan sebagainya. Dan ramai orang walaupun dia berjaya keluar daripada zon selesa di peringkat awal, tetapi disebabkan oleh persoalan ini, disebabkan persoalan what if, bagaimana, perasaan uncertainty yang ada ini akhirnya akan menyebabkan kita berpatah balik ke dalam zon selesa kita yang tidak selesa itu. Kita patah balik. Ramai orang keluar sementara dapat jalan, dapat satu kesempatan pada ketika berada di dalam satu kesempitan, keluar daripada zon selesa, mula berada di dalam satu zon ketakutan, tapi disebabkan ketakutan uncertainty yang tidak pasti itu, apa yang bakal berlaku akhirnya kita patah balik. Kita patah balik, kita takut. Kita sanggup untuk hadapi balik hutang yang ada, kita sanggup hadapi balik kehidupan kita, beban credit card. We go back to the comfort zone which is not even comfortable at all for us. Kita berpatah balik and we face back all the previous challenges. Setiap masalah yang kita hadapi itu, kita akan berpatah balik kepada zon selesa itu hanya kerana kita berada di satu zon ketakutan, iaitu zon tidak pasti, uncertainty, yang kita merasakan yang aku tak berani. Aku tak berani untuk keluar daripada zon ni kerana aku merasakan banyak perkara yang tidak pasti. Inilah sebetulnya apa yang kita lalui. Kita takut. Saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Pada ketika waktu dulu saya bekerja, saya ada gaji bulan, cukuplah boleh bagi makan anak-anak walaupun banyak hutang, macam-macam masalah, kehidupan yang tidak selesa pun. Tetapi setidak-tidaknya dia ada sesuatu perkara yang pasti. Cukup bulan, gaji pasti. Cukup bulan, kehidupan pasti. Cukup bulan, semua pasti. Dan saya tahu hakikatnya perkara itu tidak selesa pun bagi saya. Untuk saya keluar daripada zon selesa kepada zon ketakutan, dia sangat takut. Dan saya percaya perasaan ini, semua orang akan lalui perasaan ini. Kita semua akan lalui perasaan ini. Ketakutan yang amat sangat dengan sesuatu perkara yang tidak pasti, iaitu uncertainty. Ketidakpastian membuatkan kita takut. Kita rasakan macam apa akan jadi. What if I quit my job and my business fail? Apa akan jadi kalau saya cuba buat satu perniagaan tapi perniagaan itu tak jadi? Kerja dah berhenti, gaji dah tak ada. Macam mana nak hidup dan sebagainya. Macam-macam persoalan akan mula timbul di dalam pemikiran kita. Kerana itu di fasa ini, dia bukanlah topik tentang mindset. Tetapi dia adalah topik tentang mindsetting.
Dia bukan tentang mindset anda, tetapi dia adalah tentang mindsetting anda. Your mindsetting is more important than your own mindset. Some people have a very fixed mindset. But you have to reset your mind. Reset untuk keluar daripada zon selesa, berada dalam satu zon yang tidak selesa. Sebab hanya zon yang tidak selesa akan memberikan kita the growth factor. Hanya apabila kita berada dalam satu keadaan yang sangat tersepit, kita akan boleh grow. Kalau tidak, kita tidak akan boleh grow apabila kita terus berada di dalam zon selesa. The only way to grow is to leave your comfort zone. Kita takut dengan persoalan what if. Kita takut dengan persoalan macam mana kita gagal. Macam mana kalau saya buat sesuatu perniagaan tak jadi. Apa orang akan fikir tentang saya. Apa netizen akan kata kepada saya. Pendapat orang lain memberikan satu impact yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita sendiri. Kita takut. Sebab tu baru ni saya ada tengok satu video daripada Pak Ari. Tentang perbezaannya mata lalat dan juga mata lebah. Video itu sangat menarik kerana dia membuka minda saya kepada satu metafor, satu konteks yang sangat berbeza. Apa bezanya mata lalat dan juga mata lebah? Bezanya mata lebah dan juga mata lalat. Mata lebah, kalaupun dia berada di tempat sampah, dia tetap akan mencari bunga. Manakala mata lalat, walaupun dia berada di taman bunga, yang dia nampak hanyalah sampah. Jadi sebetulnya, fear zone ini, zon ketidakselesaan ini, bagaimana anda melihat kepada zon ini? Adakah anda melihat daripada pandangan mata lalat ataupun daripada pandangan mata lebah? Sekiranya anda melihat daripada pandangan mata lebah, anda akan melihat kesempatan di dalam kesempitan. Pada ketika kita dilanda dengan krisis, dengan pandemik ini, sebetulnya banyak peluang yang terbuka kepada kita. Dia seolah-olah memberikan kita satu pengharapan baru untuk reborn. Untuk dilahirkan semula. Keluar daripada zon selesa kita untuk masuk di dalam satu zon baru, di dalam satu era baru iaitu era new normal, membuka kepada banyak peluang-peluang untuk kita sebetulnya berjaya di dalam kehidupan kita. Kita lihat hari ini hakikat dia, ramai golongan B40 dan M40 yang bakal kehilangan kerja. Syarikat-syarikat besar terpaksa membuat pemotongan gaji sehingga 20% dan sebagainya semata-mata untuk menyelamatkan company itu sendiri. Kalau dia tidak mengambil satu inisiatif untuk mengurangkan gaji atau sebagainya, dia terpaksa buang pekerja. Jadi kebanyakan company mengambil inisiatif untuk paksa orang ambil cuti, paksa untuk potong gaji 20% dan sebagainya. Dan ini sebetulnya, kalau anda lihat daripada pandangan mata lalat, anda akan melihat kesempitan di mana-mana, masalah di mana-mana. Selepas ini habis perniagaan saya dah tak boleh buat. Selepas ni saya dah tak ada income. Selepas ini saya dah tak tahu macam mana kehidupan saya akan jadi dan sebagainya. Sebab itu penting untuk kita lihat daripada perspektif ataupun pandangan mata lebah. Kerana pada ketika anda melihat daripada konteks pandangan mata lebah, anda akan melihat kesempatan di dalam kesempitan. Dia adalah satu pilihan untuk kita mengambil satu tindakan yang sangat besar untuk kita ubah kehidupan kita. Kalau perniagaan anda sebelum ini menghadapi masalah,
inilah tiba masanya untuk anda memikirkan semula. Kalau anda sebelum ini bekerja, anda ini berada dalam golongan B40 dan M40 sebelum ini, inilah masanya untuk anda lihat semula. Dia akan memberikan anda satu tamparan yang sangat-sangat hebat selepas ini. Dan inilah sebetulnya yang menjadi kerisauan kepada saya terutamanya adalah bagaimana untuk hari ini cara kita berfikir itu sebetulnya memainkan satu peranan yang sangat penting untuk kita menghadapi landscape baru, untuk kita menghadapi dunia baru, untuk kita menghadapi the new normal era, satu era yang baru yang akan merubahkan kehidupan kita. Kondisi pemikiran kita, kondisi corak pemikiran kita itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Kalau anda tidak berani untuk ambil satu tindakan, untuk buat satu pilihan, anda akan menghadapi masalah yang besar selepas ini. Kepada mereka yang dah mula perniagaan, saya percaya anda dah ambil tindakan keluar daripada zon selesa, melalui fasa zon ketakutan, fear zone. Anda berjaya untuk conquer anda punya fear zone. Anda rasa okey, anda dah pasti, anda dah buat pilihan, anda tak takut untuk cuba, anda telah memberanikan diri untuk mengambil satu tindakan. Tetapi ada satu perkara lagi yang anda perlu beri perhatian. Ramai orang kita yang mengambil sesuatu tindakan ataupun yang mencuba sesuatu perniagaan ataupun buat satu perniagaan, dah start. Tapi sayangnya ramai orang kita yang pandai start tapi tak pandai habiskan. Dah keluar daripada zon selesa, dah nampak kesempatan dalam kesempitan, dah mula boleh menguasai ketakutan diri, dah mula boleh untuk buat keputusan dan tahu ini yang dia mahu, dia dah mulakan, dia dah start, tetapi sayangnya dia tak habiskan. Ini perkara yang sangat biasa berlaku di kalangan business people, small entrepreneur, peniaga-peniaga kecil terutamanya. Kerana tidak ada planning, kerana tidak ada cukup ilmu, kerana tidak ada banyak pendedahan, takut dengan kritikan, takut dengan pandangan orang lain, takut dengan ketidakpastian, bermula apabila ditekan, apabila menghadapi beberapa masalah, ada masalah, dia melihat masalah itu daripada pandangan mata lalat dan bukan melalui pandangan mata lebah. Dia sangat kecil. Dia satu perkara yang sangat kecil sebetulnya, yang ramai orang terlepas pandang. Tapi kalau anda lihat balik, dia sebetulnya satu perkara yang sangat-sangat besar. It's a huge thing. The way how you look at things play a very important role in your life. It's a huge thing. Anda boleh bayangkan sekecil mana mata lalat dan mata lebah. Tetapi cuba anda lihat bagaimana konteks dan metafor ataupun konteks perspektif mereka, perbezaan di antara lalat dan lebah ini memberikan satu perubahan yang sangat besar. Pada ketika anda menghadapi perniagaan, menghadapi masalah di dalam perniagaan anda, pada ketika anda menghadapi masalah di dalam kehidupan anda, cara anda melihat memainkan satu peranan yang sangat penting. Perspektif anda akan merubah tindakan yang bakal anda ambil.
pada ketika hari ini anda sedang melakukan suatu perniagaan, anda sedang berada di dalam satu perniagaan, tetapi perniagaan itu menghadapi masalah dengan pandemik, masalah dengan kemerosotan di dalam income anda. Kalau anda buka kedai-kedai, anda tak boleh beroperasi. Kalau anda buat perniagaan lain, perniagaan tak boleh beroperasi. Cara anda melihat itu sangat penting. Kerana itu saya sering tanya kepada diri saya, I wonder where my thoughts and action have been different from other people. You know, there's always a comfort in knowing that we will soon go back to the normal life. You know, we all love it. Kita suka dengan kehidupan normal life kita yang dulu. Kita rasakan macam, you know, ala best lah. Dulu seronok je macam tu. Tapi persoalan dia, are we ready to face the new era? How ready are you? Adakah anda cukup bersedia untuk menghadapi era baru? Perspektif anda bakal merubah tindakan yang akan anda buat. Dia akan memberikan satu impact yang sangat berbeza. Sebab itu, daripada berada dalam zon selesa, kalau anda belum keluar daripada zon selesa, inilah masanya untuk anda keluar daripada zon selesa anda yang tidak selesa itu sebetulnya. Be honest to yourself. Be honest to yourself. Keluar daripada zon selesa, hadapi zon ketakutan, hadapi uncertainty. Dulu saya pun berada di dalam zon yang sama seperti anda. Uncertainty, tak pasti, takut. Macam mana kalau saya berhenti kerja, apa saya nak bagi makan kepada anak-anak? Kalau saya berhenti kerja, apa adik-beradik akan cakap pada saya? Kalau saya berhenti kerja, apa kawan-kawan akan kata kepada saya? Kalau saya berhenti kerja, apa pandangan mertua saya terhadap saya? Uncertainty. Kita semua akan melalui fasa ni sebetulnya. Normal. It's normal. Apa yang anda lalui adalah perkara yang sama yang saya lalui. Dia bukan satu perkara yang hanya orang-orang tertentu je yang akan lalui. Tak. Dia perkara yang baru. Uncertainty. What if? Persoalan what if itulah sebetulnya ketakutan dalam diri kita. What if I fail? What if I do a business and I went into bankruptcy? What if this? What if that? What if this? Kenapa? Kerana kita melihat what if daripada pandangan mata lalat. Tetapi kalau kita melihat what if daripada pandangan mata lebah, yang akan timbul adalah what if I become successful? What if I can achieve my dream? What if I take this action, it will totally change my life to be more fruitful. Macam mana kalau saya ambil tindakan ni dan dia merubah kehidupan saya? Macam mana kalau saya ambil tindakan ini dan dia berjaya untuk memperbaiki taraf kehidupan dan juga ekonomi keluarga saya? Jadi persoalan what if itu sebetulnya ada tergantung kepada bagaimana anda melihat kepada persoalan what if itu daripada perspektif mata lalat ataupun perspektif mata lebah. Saya ulang balik. Perbezaan di antara mata lebah dan juga mata lalat kepada orang yang baru join adalah pandangan mata lebah walaupun berada di tempat sampah, dia tetap mencari bunga. Pandangan mata lalat, walaupun berada di tempat sampah, walaupun berada di taman bunga, dia tetap akan mencari sampah. Itu perbezaan di antara pandangan mata lebah dan juga pandangan mata lalat.
Perkara yang kecil tetapi memainkan satu peranan yang sangat besar. Anda boleh melihat persoalan what if itu, what if daripada pandangan mata lalat, iaitu what if I fail, what if I ventured into this business and I went into bankruptcy, what if this, what if that, all the negative things. Or you can actually look from the positive point of view. Daripada sisi yang positif, daripada pandangan mata lebah. What if I do this and I can achieve my dream? What if I do this, it can change my family economy? Macam mana kalau saya mengambil satu tindakan ini dan dia berjaya merubah kehidupan saya? Kalau anda masih berada dalam zon selesa, ini masanya untuk anda keluar, face your fear zone. Start something on your own. It can be small. Dia boleh jadi satu perkara yang kecil. Buat perniagaan hanya secara kecil-kecilan. Tetapi anda perlu mengambil tindakan. Anda perlu untuk menghadapi ketakutan anda sendiri of uncertainty. Anda harus menghadapi proses itu dengan perspektif mata lebah. Jangan keluar daripada zon selesa, berada dalam zon ketakutan, tetapi melihat perkara uncertainty itu, what if itu daripada pandangan mata lalat. Kerana akhirnya anda akan patah balik kepada zon selesa yang sangat tidak selesa. Ramai antara kita yang berani start tapi tak pandai untuk habiskan. Kita start, macam-macam bisnes kita start. Some people take the initiative to start a business, small time business. People start business, it's not about being rich. It's about adding value to other people's life. Kita buat perniagaan, bukan perniagaan itu kita mengharapkan hanya daripada perspektif kekayaan. Kita mengharapkan kita memulakan suatu perniagaan adalah dengan konteks memberikan nilai kepada orang lain. Adding value to other people's life. That's why people start a business. If you can find value in your opportunity, people will buy. Add value to other people's life. Jangan start business, aku start business ni, aku hanya semata-mata untuk nak jadi kaya raya. 1 year from now, I'm going to be a millionaire. Money will come to you. Duit akan datang kepada you pada ketika you memberikan nilai kepada orang lain. Added value in other people's life. Add value. Ramai orang start business secara small time, dia start a business, going online. Some people, ada orang yang buat perniagaan secara offline, ada orang buat perniagaan melalui online. Semua dah mula start. Tetapi selepas beberapa cabaran-cabaran dan rintangan yang datang, yang bunuh perniagaan anda, yang matikan perniagaan anda, yang tutup periuk nasi anda, bukanlah pandangan orang lain. Bukanlah kata-kata keji dan nista daripada orang lain. Bukan kerana orang tak nak beli produk anda. Bukan kerana anda tidak ada ilmu untuk berjaya sebagai seorang usahawan. Tidak. Yang bunuh perniagaan anda, yang tutup periuk nasi anda adalah anda sendiri. Kerana ketidakpercayaan kepada diri anda. Kerana takut dengan uncertainty. Takut dengan what if. Akhirnya anda memulakan suatu perniagaan, mengambil sesuatu tindakan, tapi akhirnya anda sendiri yang bunuh dan tutup kedai.
Anda sendiri yang tutup. Tak ada orang yang datang sita kedai anda, tak ada orang yang datang bakar kedai anda, tak ada orang lain yang make the decision. The person who make the decision is yourself. Orang yang mengambil keputusan, okey besok saya dah tak nak berniaga lagi online. Besok saya tak nak lagi dah, masalah-masalah ni pening. Perniagaan ni dulu income besar, sekarang income dah drop. Merepek, tutup, pergi balik, kerja balik. Tak ada orang lain make that decision. No one force you to make that decision. It's you. Anda sendiri yang buat keputusan. Sebab tu saya katakan ramai orang pandai start tetapi tak pandai nak habiskan. It's your own mind. Anda adalah musuh anda sendiri. It's not about your mindset, it's about your mind setting. Dia bukan tentang mindset anda, the fixed mindset anda tu macam tu, tak. Bukan. It's actually, topik dia adalah bagaimana anda setting minda anda untuk anda capai apa yang anda impikan di dalam kehidupan ini. Pada ketika anda keluar daripada zon selesa, berada dalam zon ketakutan, uncertainty, fear zone, selepas berada di fasa ini, anda perlu masuk di dalam satu fasa baru yang dipanggil sebagai learning zone ataupun zon pembelajaran. Pada ketika berada dalam zon pembelajaran, perkara yang paling penting adalah adaptability. Adaptasi. Ramai orang tidak boleh beradaptasi apabila berada dalam zon pembelajaran. Learning zone. Kenapa? Sombong. Merasakan bangga diri. Merasakan diri dah hebat. Merasakan diri dah ada segala-galanya. Merasakan diri anda diva. Anda rasakan anda tak perlu ilmu baru. Anda merasakan ilmu tak penting. Inilah cabaran apabila kita berada dalam learning zone. Pada ketika saya apply untuk buat masters dekat universiti, baru-baru ni saya terfikir, sebelum saya apply saya terfikir, untuk apa saya nak apply untuk buat masters? Apakah keperluan daripada segi ekonomi ataupun financial gain, keperluan untuk saya belajar lagi? Saya tak merasakan dia akan memberikan any financial gain kepada saya. Tetapi again, dia berbalik kepada persoalan pertama yang tadi saya sentuh, pandangan mata lalat dan juga pandangan mata lebah. Learning zone. Pentingnya untuk kita ada ilmu baru. Penting untuk kita tidak sombong dan banggakan diri dengan ilmu yang sedikit yang kita ada. Kita harus keluar daripada zon selesa kita dengan apa ilmu yang ada di dalam kepala kita. Kita kena berani untuk menghadapi cabaran-cabaran di dalam zon pembelajaran. Sebelum ni mungkin anda tidak selesa dengan perniagaan melalui online. Mungkin sebelum ni anda merasakan ketidakperluan. Not necessary, I need to learn about online business. I tak perlu untuk belajar tentang digital transformation. Tidak perlu untuk saya belajar tentang social media.
Tidak perlu untuk saya belajar tentang personal branding. Tidak perlu untuk saya belajar perkara-perkara ini semua. Kerana as long as saya boleh buat duit dengan perniagaan saya secara tradisional dan konvensional, dia dah cukup untuk saya. Tetapi dia bakal merubah landscape anda selepas ini. Post COVID-19 lebih menakutkan daripada COVID-19 itu sendiri. Anda boleh elak COVID-19 dengan menjaga jarak sosial, menjaga kebersihan diri, tingkatkan sistem imun anda dengan produk-produk yang bagus. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, mungkin setahun setengah ke 2 tahun daripada sekarang kita akan ada vaksin. Buat masa ni kita boleh control, flatten the curve dengan duduk di rumah. Walaupun kita tahu, kita takut dengan COVID-19, kita takut dengan coronavirus, tapi kita tahu cara untuk bagaimana mengatasinya. Yang lebih menakutkan adalah selepas COVID-19 ini, kita tidak tahu apa yang bakal kita lakukan. Kalau daripada sekarang anda tidak mengambil sesuatu tindakan untuk belajar, ambil kesempatan di dalam kesempitan ini untuk belajar tentang online business, untuk belajar bagaimana membuat perniagaan secara digital, bagaimana untuk buat meeting dengan menggunakan media, bagaimana untuk anda manage your business digitally post COVID-19, the new normal era akan membunuh anda lebih cepat daripada coronavirus itu sendiri. Fikir-fikirkan. Adakah anda sebenarnya bersedia untuk menghadapi post COVID-19? Are you ready to face post COVID-19? What will happen after the MCO? Apa yang bakal berlaku selepas PKP ini? Kita semua mengharapkan tempoh PKP ini tidak akan dilanjutkan supaya kita boleh balik dalam normal life kita. Normal life anda telah terkubur dengan pandemik COVID-19. Yang bakal anda hadapi adalah the new normal era. Pembelajaran dan adaptasi merupakan perkara yang sangat penting pada diri anda sekarang. It's important for you to learn. Start to learn. If you do not know how to do business online, now it's about time for you to learn how to do your business online. If you do not know how to manage a meeting using online platform, this is about time for you to learn how to do it. It's going to change. Anda perlu berada di dalam zon pembelajaran, anda perlu berada di dalam learning zone untuk anda belajar ilmu-ilmu baru. Dan saya rayu kepada anda semua, saya minta kepada anda semua, buang perasaan sombong dan bangga diri dengan ilmu yang kita ada. Perkara tidak akan sama selepas ini. Ilmu yang kita ada itu sangat sedikit untuk membolehkan kita menghadapi post COVID-19. Ilmu yang kita ada sangat sedikit untuk kita menghadapi
the new normal era. Jadi saya rayu kepada anda, saya minta kepada anda semua, buang sifat sombong diri, buang sifat bangga diri dengan ilmu-ilmu yang kita ada, berani untuk menghadapi cabaran, tolong keluar daripada zon selesa anda, belajar ilmu baru, kerana ini adalah kesempatan di dalam kesempitan. Penting. Kerana hanya apabila anda boleh keluar daripada zon ini, masuk daripada satu zon ke zon yang lain, melalui proses-proses ini, di mana akhirnya anda akan berada pada zon yang terakhir, iaitu zon perkembangan ataupun the growth zone. Itu saja cara untuk anda keluar dan berada di dalam zon terakhir, iaitu growth zone. Kerana pada ketika anda berada di growth zone, anda dah boleh tangani ketakutan dan kebimbangan anda. Anda dah ubah pandangan anda daripada pandangan mata lalat kepada pandangan mata lebah. Anda dah boleh cari matlamat anda yang sebenarnya. Anda dah boleh cari diri anda yang sebenarnya. You found your purpose. You can achieve your dream. Anda dah boleh ciptakan peluang yang lebih baik bukan kepada anda tetapi kepada orang lain. Tetapi untuk anda memberikan peluang kepada orang lain, pertama sekali anda perlu ada satu peluang untuk merubah kehidupan anda. For you to change others, you have to change yourself. Anda tak mampu untuk nak bantu orang lain di segi ekonomi kalau anda sendiri tidak ada kekuatan ekonomi itu sendiri. Kalau anda sendiri pun tak cukup makan, macam mana anda nak bagi orang lain makan? Kalau anda sendiri berada dalam keadaan yang tertekan, macam mana anda boleh mewujudkan peluang kepada orang lain? Sebab itu penting untuk anda ciptakan peluang untuk diri anda. Ambil kesempatan di dalam kesempitan ini untuk reborn, untuk lahir semula. Ciptakan satu peluang, cari satu peluang. Kalau anda tidak ada peluang, cari satu peluang. Bagaimana nak kembangkan perniagaan anda? Bagaimana nak buat, cari ilmu, bagaimana nak kembangkan perniagaan saya secara online. Macam mana saya nak naikkan saya punya sale daripada sale saya yang suam-suam kuku kepada satu bisnes yang sangat besar. Unlimited potential. Penting. Sebab itu anda harus tahu bagaimana sebetulnya pada ketika anda berada di dalam kesempitan ini, pada ketika kita berada di dalam zon ataupun era pandemik ini, dalam tempoh krisis pandemik ini, sebetulnya dia adalah tentang bagaimana anda melihat perkara ini, landscape ini selepas PKP ataupun MCO ataupun selepas COVID-19 ini sendiri. Inilah sebetulnya kesempatan anda dalam kesempitan ini pada ketika duduk di rumah. Tumpukan perhatian kepada bagaimana untuk anda grow. Your life start at the end of your comfort zone. You have to leave this comfort zone. It's not just about your mindset, it's about your mindsetting. It's about how you look at things. Dia bukan sahaja tentang ni, dia melibatkan kepada perkara bagaimana anda sebetulnya melihat kepada perkara ini sendiri. It's important. Give me 2-minute break. I nak charge laptop jap.
Sebab itu sebenarnya topik yang kita bincangkan hari ini adalah topik tentang kesempatan dalam kesempitan. Inilah masanya untuk kita lihat kembali. Inilah masanya untuk kita renung kembali. Kita fikir-fikirkan balik. Apa akan jadi kepada saya dan keluarga saya selepas post COVID-19? Apa akan berlaku kepada perniagaan saya selepas COVID-19? What will happen to me? What will happen to my family after the COVID-19? What am I going to do after COVID-19? How do I expand my business after COVID-19? Kalau apa teknik perniagaan yang anda gunakan sebelum ini berjaya secara offline, ini masanya untuk anda fikirkan balik bagaimana untuk anda kembangkan perniagaan. Apakah teknik yang anda akan gunakan selepas COVID-19? Pemikiran anda akan menentukan tindakan yang bakal anda buat. It's not just about your mindset, it's about setting your mind. Fikirkan balik, kalau anda belum terlibat dengan apa-apa perniagaan, inilah juga masanya untuk anda ambil tindakan untuk memulakan satu perniagaan. Kalau anda menggunakan teknik offline sebelum ini, kini tiba masanya untuk anda fikirkan bagaimana menggunakan digital platform untuk menjalankan perniagaan anda. Kerana daripada statistik-statistik yang ditulis, daripada financial report yang saya baca dan sebagainya, dia adalah satu perkara yang akan merubah landscape dunia selepas ini. Dia bukan saja akan berlaku di Malaysia, malah dia akan melibatkan satu era baru di seluruh dunia. Pakar-pakar ekonomi menggelarkan dia sebagai the new normal. Bagaimana kita menghadapi the new normal era. Kesediaan kita dalam menghadapi memainkan peranan yang sangat penting pada ketika ini. Sebetulnya ada kesempatan di dalam kesempitan. Sekiranya anda berjaya untuk keluar daripada comfort zone. Stepping out of your comfort zone. Lifestyle at the end of your comfort zone. Fikirkan balik tentang bagaimana untuk anda berkembang. Banyak syarikat-syarikat akan melalui fasa yang teruk. Banyak company yang akan gulung tikar. Akan ada banyak perniagaan-perniagaan lain. Kita simpati kepada golongan B40 dan M40. Ramai yang bakal kehilangan kerja. Apa akan berlaku kepada mereka? Stimulus package yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah untuk sementara waktu. Apa akan berlaku selepas itu? Maka di sinilah kita melihatnya ada kesempatan dalam satu kesempitan bagaimana untuk sebetulnya kita boleh menggunakan peluang ini untuk kita merubah kehidupan kita. Change the way you think. Change the way you do things. Saya sentiasa mendoakan anda semua, para penonton, untuk berjaya dalam kehidupan, dan saya sentiasa minta anda semua fikirkan balik. Adakah anda melihat keadaan sekarang daripada perspektif mata lalat ataupun daripada perspektif mata lebah? Kerana yang mampu untuk merubah kehidupan anda sendiri adalah diri anda. Jangan takut untuk berada di dalam satu fasa uncertainty. Jangan takut untuk berada di dalam fasa ketidakpastian. Kerana sebenarnya anda sendiri belum pasti
sama ada dia boleh membuat anda untuk berjaya ataupun gagal. Kenapa takut dengan pemikiran negatif anda sendiri? Anda tak perlu takut. Kerana sebenarnya anda pun belum pasti sama ada anda boleh berjaya ataupun gagal. Tapi kenapa hanya memikirkan kegagalan sahaja? Ubah. Fikirkan bagaimana dia boleh membuatkan anda berjaya. What if this opportunity will change my life? Rather than what if I fail in this business. Cuba fikirkan bagaimana sekiranya perkara ini boleh merubah kehidupan kita berbanding dengan bagaimana sekiranya peluang ini ataupun perniagaan ini akan membuatkan saya bankrupt. Tukar. Change. Anda sebetulnya bertuah kerana berada di dalam kesempitan ini. Kerana di dalam kesempitan inilah adanya kesempatan. Semoga anda semua dapat manfaat daripada apa yang cuba saya sampaikan dan kongsikan dengan anda petang ini. Dan mind setting is more important than your mindset. Life start at the end of your comfort zone. Beranikan diri untuk keluar daripada zon selesa ini. Kerana ada banyak lagi peluang-peluang sebetulnya yang ada di luar sana yang anda belum pasti, yang ada ilmu-ilmu di luar sana yang anda belum tahu, yang sebenarnya sangat berguna untuk diri anda. So I wish you all the best. Terima kasih kerana luangkan masa bersama saya petang ni. InsyaAllah dalam masa-masa hadapan kita akan adakan lagi sesi-sesi, banyak lagi topik-topik yang boleh kita bincangkan, ada banyak lagi topik-topik dan ilmu-ilmu yang boleh saya sampaikan dan kongsikan dengan anda semua. Semoga dia memberikan satu manfaat yang sangat besar kepada anda semua. Tidak ada bezanya antara saya dan anda, melainkan daripada cara saya berfikir. Jadi anda juga mampu untuk mengubah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada sesi ini. Dan saya serahkan balik kepada Abang Handsome kita, Encik Eddie. Okay, thank you very much Datuk for the great sharing.